asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita dapat sambung kembali bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada ahamiyatu ma'rifati hadhil ahadith, kepentingan mengetahui tentang hadis-hadis itu. Ini hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Kata musannif rahimahullah, wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahaditha. Yanbaghi ay yutlabu, maksud dituntut, li kulli raghibin fil akhirah, kepada yang inginkan akhirat, ay fi naili darajatiha, yaitu untuk mendapatkan darjat di akhirat. An ya'rifa hadhihi al-ahaditha ay ya'lama alfadhaha, maksudnya mengetahui tentang lafaz hadisnya. Wa yabhatha an ma'naha, dan membahas tentang maknanya. Wa yanqulaha wa ya'mala bima fiha, semuanya ataf kepada ya'rifa, kepada ya'lama, karena ya'lama badal kepada ya'rifa. Ya'rifa dibaca dengan mansub bi an, jadi ya'lama pun dibaca dengan ya'lama, yabhasa, yanqulaha, ya'mala, itu baca ini. Dan dinakalkan dan diamalkan bima fiha, dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Wa 'allala dzalika biqaulihi, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan ta'lil, sebab kenapa beliau menyebut sedemikian. Kata beliau, limashtamalat alaihi minal muhimmat, karena terkandung di dalam hadis-hadis tersebut perkara-perkara yang penting. Ay minal umuri allati yajibu li'tina'u biha, yaitu di dalamnya terdapat perkara-perkara penting yang wajib untuk kita mengambil perhatian dengannya. Kemudian apa dia lagi? Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'at wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, dan terkandung di dalamnya wahtawat alaihi, tamam, minat tanbihi ala jami'i ta'at, karena terkandung di dalamnya. Hi kembali kepada apa? Kembali kepada mana? Hi. Wa 'allala dzalika biqaulihi limashtamalat 'alaihi, yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahaditha limashtamalat 'alaihi. Limashtamalat 'alaihi 'ala al-ahadith, ahadith jama'. Mungkin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah maksudkan hi tadi kepada al-hadis, ala al-hadis. Maksud dilihat pada mufrad hadis tadi, ini pada setiap hadis. Minal muhimmat, tamam. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at, dan terkandung di dalam hadis-hadis itu perkara yang penting
peringatan kepada setiap ketaatan. Wa dzalika ay ma dzukira min al-ihtimali wal ihtiwa. Dzalika tadi kembali kepada apa? Pada ma dzukira min ihtimali wal ihtiwa'i, ada yang terkandung di dalamnya, yang terangkum di dalamnya. Zahirun ay munkashifun liman tadabbarahu. Jadi perkara itu akan zahir kepada orang yang melihat dan memerhatikan hadis tadi dengan ta'ammul, dengan tafakkur, dengan melihat secara mendalam. Ay ta'ammalahu wa tafakkara fihi. Baik, apa dia yang zahirnya? Wa wajhu zuhurihi, kata Imam Jurdani, anna syar'a wudi'a li bayani masalihil khalqi wa intidami ahwalihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Wajhu zuhurihi, bahawa syarak yang meletakkan penerangan tersebut untuk maslahah kepada makhluk dan untuk menyusun hal ehwal kehidupan mereka dunia dan akhirat. Wa intizamu halil awal, penyusunan ma'ashihim. Halil awal, apa dia halil awal? Ma'ashihim. Nah, hal al-awwal kembali kepada ma'ash. Maksudnya penyusunan kehidupan mereka di dunia innama yatimmu biwad'i qanunil muamalati ala wafqil adli. Ini sempurna kalau kata diletakkan dengan undang-undang komunikasi muamalat ala wafqil adli, dengan muwafaqah, dengan sistem keadilan. Wa intizamu halis tsani, yaitu ma'adihim, yaitu untuk akhirat. Halis tsani kembali kepada ma'ad. Innama yujadu bit tauhid, manakala penyusunan yang kedua pula adalah kerana tauhidnya. Wa yatimmu bit ta'atil qalbiyyati wal 'amaliyyati wal 'ilmiyyati wal 'amaliyyati, dan ini akan disempurnakan dengan ketaatan hati, ketaatan ilmu, dan ketaatan dengan bentuk amali. Nah, wa hadhihi al ahaditsu ba'daha nassun 'ala al-awwal wa ba'daha 'ala ats-tsani. Dan hadis-hadis di dalam kitab ini terkandung dengan kedua-dua bahagian tersebut. Ada bahagian yang menumpu berkenaan dengan hal al-awwal, yaitu berkenaan dengan kehidupan dunia, dan ada yang menumpu pada bahagian yang kedua, yaitu berkait dengan akhirat, berkait dengan akidah, berkait dengan amali, dan berkait dengan ilmi. Boleh faham, tak? Itu maksud zahir kepada siapa yang tadabbur, maka terkandung di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh aku dalam kitab ini, kata Imam Nawawi, adalah hadis yang merangkumi keseluruhan perkara yang penting dalam agama, sama ada yang berkait dengan kehidupan dunia ataupun yang berkait dengan akhirat. Dua-dua sekali ada. Faham tak? Itu 40 hadis arba'in ini bukan senang sebenarnya. Bukan kitab yang mudah juga sebenarnya. Ramai orang kata, saya nak ceramah hanya buka arba'in. Jadi arba'in jadi sebagai modal utama untuk nak penuhkan majlis. Arba'in kalau dibaca dengan tepat, dengan betul, maka kita akan dapat manfaat yang besar, karena terkandung dalamnya qawaiduddin, kaedah agama yang besar. Jadi ini kitab permulaan pengajian sebelum baca kepada kitab yang lebih besar dalam ilmu hadis. Tapi su'u ta'lim, buruk dalam pengajaran, menyebabkan tidak dapat apa yang sepatutnya di dalam matan arba'in. Sepatutnya kita ambil perolehi manfaat daripada arba'in, tak diperolehi kerana apa? Kerana su'u ta'lim. Buruk cara pengajaran dan juga buruk cara penyampaian yang disampaikan. Wa 'ala Allahi wa fi nusqatin ziyadah wa fi nusqatin ziyadatul karim. Dalam sebahagian nuskhah disebut wa 'ala Allahil karimi i'timadi. Ada sebahagian nuskhah sebut macam tu. Tapi di sini nuskhah kita sebut wa 'ala Allahi i'timadi, tak ada karim. I'timadi ay mu'tamadi fi hadzal jam'i wa ghairihi. Hanya kepada Allah lah aku bersandar, menyerahkan urusanku dalam semua urusan. Wa ilaihi tafwidi wastinadi. Wa ilaihi tafwidi ay raddu umuri, dan kepadanya lah aku menyerahkan urusanku.
wastinadi, dan tempat aku kembali, ai iltijai. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi disebut, ya ibna adam alaika tawakkulu wa alayya al-kifayah, ya ibna adam alaika tafwidu wa alayya al-hifzu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, wahai anak Adam, alaika tawakkulu, hendaklah kamu bertawakal, wa alayyal kifayatu, dan kifayah, aku akan mencukupkan. Ya bani Adam alaika tafwidu, hendaklah kamu tafwid. Betul ya saya baca ni? Ha? Alaika tawakkulu ka alaika tawakkula. Alaika, yani alaika bermakna iltazim. Iltazim maknanya. Jangan. Nah, sana alaika asim, alaika asim, tawakkula ke tawakkulu. Nah, Zaki lah, hilang lagi. Alaika عليك التوكل وعلي الكفاية وعلي الكفاية يا ابن آدم عليك التفويض وعلي الحفظ. Nah, ini kepada kamu untuk bertawakal dan aku akan mencukupkan. Dan wahai man fawwada amrahu ilayya min ummatika hafiztuhu min afatid dunya. Sesiapa yang menyerahkan urusannya kepadaku di kalangan umatmu, wahai Rasulullah, hafiztuhu min afatid dunya, maka aku menjaganya daripada kerosakan dunia. Wa a'taqtuhu minan nari fil uqba, dan aku bebaskan dia daripada neraka di akhirat kelak. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam An-Nawawi sebut wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi at-tawfiq wal 'ismah wa lahul hamdu mulkan wa istihqaqan wa ikhtisasan. Alhamdu maksudnya lam tadi. Tengok. Wa lahul hamdu, mana mulkan wa istihqaqan wa ikhtisasa, daripada lam tadi. Lam tadi lam apa? Lam lil milk, bukan milkan, no? Bukan mulkan, milkan. Lam lil milk, lam lil istihqaq dengan lam lil ikhtisas. Lam milk, lam istihqaq dengan lam ikhtisas. Apa beza antara lam ni? Apa beza lam? Lamul milk, lam istihqaq dengan lam ikhtisas, apa beza dia? Ya. Dia cakap apa ni? Lam ikhtisas untuk Allah, lam milkan untuk berakal, apa benda ni? Dia cakap apa ni?
Ambil daripada mana? Kitab mana? Planet Pluto. Apa dia? Lamul milk, lamul ikhtisas dengan lam istihqaq. Apa dia? Dia tu. Tak nak ajak dah sebelum ni. Ajak dah sebelum ni. Alhamdulillah. Masa mula pengajian. Baca kitab Imriti. Awal-awal. Alhamdulillah. Lam apa dia? Apa boleh jawab? Zahid. Lam apa Zahid? Wan ni'matu. Balik tengok balik kita. Wan ni'matu ijadan wa isalan ila khalqihi wa bihi ay bisababi 'aunihi wa fi nusqatin wa biyadihi ay biqudratihi wa tasrifihi at-tawfiqu wa huwa khalqu qudrati at-ta'ati fil 'abdi wal 'ismatu ay al-hifdhu min al-ma'siyati. Wan ni'mah ijadan wa isalan ila khalqihi wa bihi. Maksudnya nikmat dia dengan apa? Dengan dijadikan nikmat dan disampaikan nikmat tadi kepada hamba-hambanya. Wa bihi ay bisababi aunihi, ba sababiyah maksudnya. Wa bihi ay wa bisababi aunihi, dengan sebab bantuan Allah, wa fi nusqatin wa biyadihi, dengan makna apa biyadihi? Ay bi qudratihi wa tasrifihi. Ini manhajnya khalaf dalam mentakwilkan sifat yang musyabbah, sifat yang tashbih. Dia dipanggil apa ni? Yadihi ni dipanggil sifat. Ditakdirkan dengan qudratihi wa ditakwil dengan qudratihi wa tasrifihi. Maksud biyadihi ay biyadillah, dengan makna dengan kuasanya Allah dan dengan tasrifnya Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala menyusun dan mengatur. At-tawfiqu, tawfiqu wa huwa khalqu qudrati ta'ati. Tengok. Tadi baca tadi alaikat tawakkula. Alaika at-tawakkula. Tawakkula jadi maf'ul. Wa alayya al-kifayata. Ya ibn Adam alaika at-tafwidha wa alayya al-hifdha. Tak, selepas alaika saja. Alaika saja tawakkula. Alaika at-tawakkula wa alayya al-kifayatu. Ya ibn Adam alaika at-tafwidha wa alayya al-hifdha. Nah. Ya alaika at-tawakkula. Alaika jadi isim fi'il amr. Maknanya iltazim. At-tawakkula wa alayya at-kifayatu. Al-kifayatu alayya. Jadi alayya yang kedua tu jadi khabar muqaddam. Al-kifayah jadi mubtada muakhar. Ya ibn Adam alayka at-tafwidha, ay iltazimu at-tafwidha wa alayya al-hifdhu. Dan ke atasku adalah penjagaan kepadamu. Al-hifdhu jadi mubtada muakhar. Kalau tawakkula i'rab dia jadi maf'ulun bihi. Tafwidha jadi maf'ulun bihi kepada fi'il isim fi'il amr alaika dengan alaika. Baik. At-tawfiq wa huwa khalqu qudrati at-ta'ati fil 'abdi. Taufiq maknanya diciptakan qudrah at-ta'ah pada hamba tersebut. Wal 'ismah dimasukkan di situ adalah hifdzu minal ma'siyah, dijaga daripada melakukan maksiat. Masuk kepada hadis yang pertama, al-hadithul awal
al-a'malu binniyati. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Tamam? Ini hadis yang panjang berkenaan dengan an-niyah, al-a'malu binniyati. Baik. Jadi sesungguhnya apa ni innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang tersebut dengan apa yang dia niatkan. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang dia inginkan dan perempuan yang dia ingin kahwini, maka hijrahnya tadi kepada apa yang dia ingin dapatkan. Nanti kita akan syarahkan di bawah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu huwa awwalu man summiya Amirul Mu'minin. Nah, ala al-umum. Dia orang yang pertama dinamakan dengan Amirul Mu'minin. Ala al-umum. Nah, dengan umumnya dinamakan beliau dengan Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin. Sammahu bidzalika ba'du sahabati. Siapa yang menamakan dengan Amirul Mu'minin tadi? Sebahagian sahabat. Wa qila innahu qala lin-nasi fi ba'di qutabih. Dalam sebahagian riwayat kata Sayyidina Umar sendiri yang menyebut kepada manusia ketika dalam khutbahnya, ayyuhan nasu antumul mu'minuna wa ana amirukum. Wahai manusia, kamu semua adalah golongan yang beriman dan saya adalah ketuanya kalian. Wa ana amirukum, maka digelar beliau dengan fasummiya Amirul Mu'minin, maka dinamakan beliau dengan Amirul Mu'minin. Wa kana qabla dzalika yuqalu lahu ya khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dipanggil dengan Amirul Mu'minin, beliau digelar dengan khalifati Rasulillah. Karena Sayyidina Abu Bakar digelar khalifatu Rasulillah. Datang Sayyidina Umar, maka digelar beliau khalifati Rasulillah. Jadi pengganti kepada pengganti Rasulullah. Nah, alladhi kannahu bi Abi Hafsin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan nama Sayyidina Umar sebagai Abi Hafs? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam sahih, ada dalam di Baihaqi, Al-Imam Baihaqi mengeluarkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Lima ra'a fihi min asyiddati. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ketegasan beliau. Syiddah itu maksudnya ketegasan beliau, maka digelar dia dengan Abi Hafs, yakni bapa singa. Wal hafsu lughatan al-asadu. Hafs itu maknanya singa, nama bagi singa. Walaqabahu bil Faruq. Kemudian diletakkan laqab dengan Faruq, lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah membezakan, dijadikan beliau untuk membezakan antara hak dengan batil. Itu kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, boleh mengenal yang hak dan batil. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Beliau orang pertama yang menzahirkan Islam. Orang lain dalam keadaan sembunyi, beliau menzahirkan Islam. Wa ayyadallahu bihi da'watas sadiqil masduqi lamma qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma
a'azzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar bin al-Khattab atau bi Amr bin Hisham, yakni Aba Jahl. Nabi pernah doa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan yang paling engkau cintai daripada dua orang lelaki, bi ahabbir rajulain, daripada dua orang lelaki ini, maka muliakanlah Islam dengan mereka ya Allah. Sama ada Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal ni orang dia segak, tinggi, gagah orang dia, tapi lawan dengan agama Allah, yakni Aba Jahlin. Fa asbaha Umar fa aslama, dan rupanya Allah Ta'ala memilih Sayyidina Umar dan dia masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menceritakan, atani Jibril faqal qad istabshara ay fariha ahlus sama'i bi islami Umar. Sayyidina Jibril bagi tahu kepada aku bahawa telah gembira ahli langit dengan Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam, ahli langit gembira. Maksudnya seluruh makhluk di langit, para anbiya, para malaikat Allah, para solihin yang berada di langit mendoakan dan bergembira dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa kana islamuhu sanata 60. Islam Sayyidina Umar pada tahun ke-6 Hijriah, wa qila qamsin, pada tahun ke-5 minan nubuwah. Jadi bukan hijrah lah, minta maaf, minan nubuwah, iaitu tahun ke-5 kenabian, di sebelum hijrah. Wa sababuhu annahu lamma balaghahu islam ukhtihi Fatimatu lamma balaghahu islam ukhtihi annahu lamma balaghahu islam ukhtihi Fatimata wa zawjiha Sa'id bin Zaid, bila mana sampai kepada beliau berita tentang Islamnya saudari beliau, iaitu Sayyidatuna Fatimah binti Al-Khattab, dan juga suaminya Sa'id bin Zaid. Sayyidina Sa'id bin Zaid salah seorang daripada ahadul mubasysyirin bil jannah, yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis 10 orang, dia salah seorang 10. Yang ini siapa dia? Adik ipar Sayyidina Umar. Qasadahuma liyu'aqibahuma, maka Sayyidina Umar bila dapat berita tadi, terus pergi dekat kedua-dua mereka untuk menghukum mereka. Faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an, maka terus Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab membaca sedikit daripada Al-Quran, daripada surah Taha. Surah Taha. Fa'awqa'allahu fi qalbihi al-islama fa'aslama, maka terus masuk Islam dalam hatinya dan beliau masuk memeluk agama Allah. Summa jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabihi fi darin 'inda as-safa fa adhhara islamah, maka beliau datang kepada Nabi, dan pada ketika tersebut baginda Rasul, wal hal waw tadi haliyah, baginda bersama dengan para sahabat di dalam dar, iaitu di mana? Di rumah Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam, dekat Safa. Fa adhhara islamahu, maka beliau menzahirkan dan mengiklankan Islamnya. Fakabbara al-muslimuna farihan bidzalik, maka muslimin semua bertakbir kerana gembira dengan perkara tersebut. Maknanya apa saja perkara gembira, muslimin takbir. Itu dalam masalah takbir waktu hari raya takbir. Kan kita gembira pada hari tersebut. Kemudian gembira dengan Sayyidina Umar bertakbir. Dapat berita kata hilal Syawal keluar, takbir. Jadi apa ni, waktu ketika Sayyidina Umar datang, waktu dia ketuk pintu, maka orang beritahu tanya siapa dia tu, maka Sayyidina Umar kata saya Umar. Maka Sayyidina Hamzah terus duduk di depan. Sayyidina Hamzah kata, kalau dia datang dengan baik ya Rasulullah, kalau dia datang dengan niat buruk, saya akan berhadapan dengan dia dulu. Nabi kata tak apa, jangan bimbang. Dia datang dengan baik, insya-Allah. Buka-buka pintu terus masuk Islam pada ketika itu. Wa basyarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannati, dan Nabi memaklumkan berita gembira kepada beliau dengan syurga. Ini dalam hadis al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10
10 yang dijanjikan surga. Wa syahida lahu bi anna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi. Dan disaksikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebenaran pada lidah dan hatinya. Wa anna syaitana yafirru minhu. Dan syaitan menjauhkan diri daripada Sayyidina Umar. Syaitan tak akan mampu mendekati Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ni semua ada hadis. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Summa innahu kharaja ila majami'i Quraisy. Ila majami'a Quraisy. Ila majami'i. Kenapa majami'i? Karena dia mudhaf. Summa innahu kharaja ila majami'i Quraisy fanada bi islamihi. Maka dia keluar pergi bertemu dengan kelompok orang Quraisy dan dia menyeru dengan Islam dan menyebut kata dia telah masuk Islam. Fa asabahum min dzalika ka'abah. Asabahum min dzalika ka'abatan. Ay ghammun wa huznun syadid. Fa asabahum min dzalika ka'abatan. Maka terkena dengan apa ni, kesedihan yang melampau disebabkan kerana Sayyidina Umar masuk Islam. So hilang dia punya figure besar dalam apa ni, kelompok mereka yang mereka harapkan. Sayyidina Umar masuk Islam mau apa? Mau apa? Mau apa, Adif? 20 han. Oh, kemah 20 han. 20 han. Sampai 29 20 han. Sebelum 30 maksudnya. 27. 27. Lam yusibhum mithlaha. Dan tak pernah mereka merasakan kesedihan sedemikian. Ini kesedihan yang paling teruk yang mereka rasa. Qala Suhaibun. Kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, lamma aslama Umaru jalasna hawla al-bait wa tahallaqna wa tufna wa intasafna mimman ghalidha alaina. Itu dia. Kata Sayyidina Suhaib, ketika Sayyidina Umar Islam, maka kami duduk di sekeliling bait, tahallaqna wa tufna, kami buat halaqah. Kemudian kami bertawaf, tak ada masalah. Wantasafna mimman ghalidha alaina. Dan kemudian kami ini boleh berjalan tengah-tengah orang yang buat kerah dengan kami, tak ada masalah apa. Dia tak berani nak buat apa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ada. Tak berani dia pun nak sentuh golongan muslimin, tak berani. Karena izzahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gagah betul orang. Orang tak berani kan. Sayyidina Umar tingginya 3 meter. Sebut dalam hadis. Sebahagian riwayat kata Sayyidina Umar kalau dia naik kuda, kalau kata orang naik di atas kuda berjalan di sebelah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar sama tinggi dengan dia. Jadi ditakdirkan tinggi itu lebih kurang 3 meter. Sebab orang kalau duduk atas kuda lebih kurang 1.5 meter, orang tu pun setengah badan dia 1.5 meter, jadi 3 meter. Kalau Sayyidina Umar jalan sebelah, Sayyidina Umar sama tinggi dengan orang atas kuda tu. Sama kepala. Tinggi Sayyidina Umar. Tinggi betul ya. Sah. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu afdalus sahabati ba'da Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Sayyidina Abi Bakr. Wa ajma'u ala kathrati ilmihi. Dan ijma' para ulama dengan luasnya ilmu Sayyidina Umar, wa wufuri fahmihi, dan kefahamannya yang luar biasa, wa zuhdihi wa tawadhu'ihi, zuhud beliau, tawadhu'nya beliau, wa rifqihi bil muslimin, dan kasihnya beliau dengan muslimin, wa ihtimamihi bi masalihihim, dan ihtimamnya Sayyidina Umar dengan masalih, perkara-perkara yang kebaikan untuk muslimin. Wa kana yabki lailan wa nahar. Beliau suka menangis siang dan malam, malam dan siang. Fasuila, kenapa didahulukan lail? Karena huwa ashraf. Lail ashraf minan nahar. Karena lail adalah tempat ibadah. Manakala nahar tempat untuk kita mencari urusan dunia kita. Maka didahulukan lail dalam sebutan karena kemuliaan al-lail. Fasuila an dzalika faqala. Maka Sayyidina Umar ditanya kenapa suka menangis malam dan siang.
Maka kata beliau, qad wulitu amran in a'dil uhasib wa in azlim u'aqib wa in nimtu naharan adha'tu ar-ra'iyata wa in nimtu lailan adha'tu nafsi. Allah. Kata beliau, kalau aku telah diberikan wilayah, aku telah ditanggungjawabkan dengan sesuatu yang berat. Nah, kalau aku berlaku adil, aku akan dihisap nanti. Kalau adil pun dihisap. Wa in azlim u'aqib, kalau aku zalim maka aku akan disiksa. Wa in nimtu naharan, kalau aku tidur siang, adha'tu ra'iyata, aku akan abaikan rakyat. Wa in nimtu lailan, kalau aku tidur malam pula, adha'tu nafsi, aku telah menyebabkan diri aku sendiri jadi rugi, tak beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah. Kalau kita letih siang, malam ambil peluang, dan kita pula cari peluang nak tidur. Ya. Bukti dia daurah ni. Ada waktu tidur. Dengan kata semua, hak yang mengajak ni pun cari waktu tidur. Wa kana yatasaffahu an-nasa, ay yanzuru fi syu'unihim wa ahwalihim wa yas'aluhum an umaraihim. Beliau selalu melihat keadaan manusia, umatnya pada ketika tersebut, dan bertanya tentang umaraihim, tuan-tuan mereka, macam mana mereka melayani umat. Lepas tu Sayyidina Umar sangat ambil berat tentang governor dan juga para pemerintah yang berada di bawah pimpinan beliau. Dan satu hari seorang lelaki dilihat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang bermain dengan anak dia. Anak dia naik atas perut Sayyidina Umar, naik atas perut Sayyidina Umar, kemudian lompat atas perut. Waktu Sayyidina Umar duduk berbaring, anak tadi naik atas perut Sayyidina Umar. Lepas tu duduk main. Pemimpin ni ada sebelah Sayyidina Umar, governor ni ataupun pegawai kerajaan waktu tu ada di sebelah Sayyidina Umar, dan dia halang budak ni daripada buat macam ni. Dia kata, "Tanah, jauh. Mana boleh duk main dengan Amirul Mukminin macam ni?" Sayyidina Umar pegang budak ni dan tanya kat lelaki ni, "Kamu tak ada anak?" Dia kata, "Ada." "Kamu tak buat macam ni?" "Tak, saya tak pernah buat macam tu." Terus dipecat. Kena pecat tu. Dia kata, "Macam mana kamu nak kasih kepada umat dengan anak kamu pun kamu tak kasih? Kamu nak kasih macam mana dengan umat Nabi Muhammad? Kamu tak ada kasih sayang. Orang yang tak ada kasih sayang ni tak boleh memimpin." Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu dia sangat ambil berat. Wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul marida wa la yadkhulu 'ala ad-dha'if 'azalahu. Kalau dia dapat berita kata pegawai dia tak pergi melawat orang sakit ataupun tak masuk bertemu dengan orang-orang yang lemah, tak ada upaya, maka dipecatnya orang tadi. Sayyidina Umar dia akan tanya selalu dekat rakyat macam mana. Kemudian dia akan tanya, macam mana pemimpin kamu dengan kamu? Mereka pergi lawat dah waktu kamu sakit. Kalau mereka lawat, maka dikekalkan. Kalau tidak lawat, maksudnya dipecat terus sebab. Ini Sayyidina Umar. Wa dakhala alaihi 'amilun lahu. Ini ada dengan cerita dia. Wa dakhala alaihi 'amilun lahu fawajadahu radhiyallahu ta'ala anhu mustalqiyan wa sibyanahu yal'abuna 'ala batnihi fa ankara dhalik. Satu hari seorang pekerja pegawai ini masuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar sedang berbaring dan anak Sayyidina Umar sedang bermain di atas perut Sayyidina Umar, duk melompat-lompat. Fa ankara dhalik, laki ini tak bagi, marah dia. Fa qala lahu Umar, "Kaifa anta ma'a ahlik?" Macam mana kamu dengan keluarga kamu? Qala idza daqaltu 'alaihim sakatan natiqu. Laki ini kata, kalau aku masuk dalam rumah aku, semua pakat senyap, tak kata apa. Tak berani. Faqala lahu i'tazil 'anna. Pergi. Aku pecat kau, kata Sayyidina Umar. Fa innaka la tarfuq bi ahlika wa waladika, fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu tidak berlemah lembut dengan ahli keluarga kamu sendiri. Isteri dengan anak-anak kamu pun kamu tak berlembut. Macam mana kamu nak berlembut dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bertengok macam mana perhatiannya Sayyidina Umar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena ada jiwa tu, jiwa tarfuq bi ummati Sayyidina Muhammad. Ada jiwa rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan apa keadaan sekalipun, siapa pun mereka. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yata'ahadu al-umyan waz-zamna wal-ajaizi wal-ajaiza was-sibyana lailan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sentiasa meletakkan
Dia punya jadual dia untuk melawat orang-orang yang buta, az-zamna, yakni orang yang lumpuh, jais, orang-orang yang sakit, sibyan, kanak-kanak pada waktu malam. Wa yahmilu ilaihimul ma'a wal hataba bi nafsihi. Beliau yang akan bawa air dan juga kayu api untuk orang-orang yang sebegini. Dengan diri dia sendiri, dia yang bawa. Wa yakhruju anhumul adha. Wa yukhriju anhumul adha. Akhraja yukhriju. Beliau yang mengeluarkan kekotoran daripada rumah mereka. Dia yang tolong pergi bersih rumah orang-orang buta dan sebagainya. Dia pergi tolong bersih. Wa kana ya'ti ila an-nisa'i allati ghaba anhunna azwajuhunna wa yaqulu lahunna alakunna hajah. Sayyidina Umar akan pergi bertemu dengan perempuan-perempuan yang tidak ada suami, yang suami mereka hilang, tak ada, ataupun meninggal kerana perang dan sebagainya. Sayyidina Umar akan tanya, alakunna hajah, kamu ada hajat apa-apa? Fayursilna ma'ahu jawarihinna. Maka diutuskan kepada mereka dengan pembantu. Fayashtari lahunna ma yahtajna ilaihi, dan dia tolong beli barang-barang yang diperlukan oleh perempuan-perempuan ini. Wa man kanat la tamliku syai'an yashtari laha min 'indi. Dan kalau perempuan tadi tidak ada, la tamliku syai'an yashtari laha min 'indihi, maka beliau sendiri yang akan pergi beli. Sama? Daripada diri dia sendiri. Zikru syai'in min karamati Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Li manaqib Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kathiratun. Manaqibuhu radhiyallahu ta'ala anhu kathiratun. Minha, antara manaqib Sayyidina Umar, 5 minit. Annahu arsala jaishan wa ammara alaihim sariyah. Satu hari Sayyidina Umar menghantar tentera dan diarahkan untuk Sayyidina Sariyah menjadi pemimpin mereka. Namanya Sariyah. Fashtadda alaihimul hal. Berlaku pertempuran yang besar, yang hebat. Wa kathurat jumu'ul a'da'i alaihim. Dan waktu itu berkumpulnya musuh yang banyak kepada tentera muslimin. Fabainama huwa yakhtubu bil Madinah. Sedang pada ketika itu dia sedang berkhutbah di Madinah. Idnada bi'a'la sautihi 3 marrat. Dan beliau terus menjerit dengan 3 kali, suara dia ditinggikan. Ya sariyatu al-jabala. Ya sariyatu al-jabala. Yani izhab ataupun ilzamil jabala. Pergi duduk dengan bukit. Fasami'ahu sariyatun wa man ma'a fasami'ahu sariyatu wa man ma'ahu wa hum bi ardil ajam. Di mana ni? Katanya di Nahrawan. Nahrawan dekat dengan Iraq tadi. Jauh. Sayyidina Umar duduk di Makkah, di Madinah, suara dia dengar sampai dekat Iraq. Wa hum bi ardil ajam. Fanhazu ila al-jabal. Maka mereka semua pakat lari pergi ke bukit. Fanasarahumullahu 'ala al-a'da, dan mereka dimenangkan daripada musuh. Diselamatkan mereka. Itu satu dia punya Allahumma salli ala sayyidina karamah Sayyidina Umar. Suara dia didengar sampai jauh. Yang kedua, wa atat zalzalatun 'azimatun. Satu hari berlaku gempa yang besar fi zamanihi hatta kadatil jibalu an taqa'. Sampai hampir gunung jatuh, runtuh di Madinah Al-Munawwarah. Berlaku gempa di Madinah. Madinah termasuk di bawahnya kerak gunung berapi. Ada berapa gunung berapi. Dan pernah keluar gunung berapi, lava gunung berapi pernah keluar meletus di bumi Madinah. Dan ajaibnya kata Syekh Ka'ki, waktu saya pergi ke Museum Madinah tu, dia kata waktu ketika mana lava tadi keluar dan lebih kurang dalam sebulan, kalau tak silap berapa bulan, lava memenuhi keliling Madinah. Ni keluar asap ni. Panas ni tak kira. Tapi Madinah ada angin sejuk masuk, dan setiap hari orang Madinah rasa sejuk, tak rasa panas walaupun keliling dia api. Karena berkat Nabi SAW. Tu Nabi dah wafat dah. Baginda Rasul dah wafat. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar, berlaku zalzalah, gempa bumi sampai hampir gunung jatuh. Fadarabal ardu
al-arda bisautihi. Sayyidina Umar katok bumi dengan dia punya tongkat dia. Dengan dia punya cemeti. Nah, dia pukul cemeti, ambil cemeti, saut cemeti, pukul kuda tu. Ditibainya apa ni bumi, katok bumi dan dia kata apa? Wa qala laha, kata Sayyidina Umar, uskuni illam akun adlan fawailun li Umar. Kalau aku tak adil, maka sampai berlaku gempa macam ni, maka celakalah Umar. Fasakana, terus diam bumi waktu tu. Tak berlaku gempa. Walam ya'ti ba'daha mithlah, dan tak datang lagi selepas tu gempa. Berkat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Insya-Allah. Nah, jadi Sayyidina Umar ni boleh tasarruf dengan akuan. Maksudnya boleh sembang dengan bumi ni. Jadi apa? Tiba bumi tu buat elok sikit aku ni. Dan bumi segan dengan Sayyidina Umar, masya-Allah. Wa kataba ilaihi Amr, ni yang ketiga. Wa kataba ilaihi Amr bin al-As wa huwa amirun ala Misr. Sayyidina Amr bin al-As pernah tulis surat kepada Sayyidina Umar waktu itu beliau menjadi governor di Mesir. An-nila la yazidu ziyadatahu al-mu'tadata illa an tulqa fihi imra'atun bikr. Illa an tulqa fihi imra'atu bikrin. Sungai Nil, kata Sayyidina Amr bin al-As, tak akan keluarkan air, tak akan bertambah airnya, melainkan kalau dilemparkan dalamnya anak dara. Dulu dia punya ritual dulu. Anak dara kena lempar dalam sungai Nil, pakai dengan pakaian yang cantik, dilempar dalam sungai Nil sebagai korban, maka air di sungai Nil akan naik. So, ada, benda tu ada. Nah, dibuat macam tu. Fa arsala ilaihi Umar kitaban fi. Maka Sayyidina Umar tulis surat. Yang dalam surat tadi ditulis apa dia? Min Abdillah Umar Amiril Mu'minin ila Nil Misra. Nah, daripada Abdullah hamba Allah Taala Umar Amiril Mu'minin kepada Sungai Nil Mesir. Tulis surat kat Sungai Nil. Nah, Nabi Sayyidina Umar tulis surat kat Sungai Nil. Amma ba'du, kata Sayyidina Umar, fa in kunti tajri min qibalik fala tajri. Kalau kamu berjalan ayak ni dengan sebab kamu yang keluarkan air, wahai Sungai Nil, tak usah duk berjalan dah. Kami tak harap kamu. Macam tu lebih kurang. Tak usah duk bawa keluar ayak. Sudah. Wa in kana al-wahidul qahharul yajrika. Tapi kalau Allah yang menggerakkan kamu, yajriki, fa nas'alullahal wahidal qahhar an yujriyaki. Maka kami memohon kepada Allah yang maha gagah untuk menjalankan kamu. Tamam? Wa amarahu an yulqiyahu fid Nil badal al-mar'ah. Maka Sayyidina Umar arahkan kepada Sayyidina Amr bin al-As untuk lempak surat tu dalam Sungai Nil, ganti perempuan. Jangan lempak perempuan. Tukar dengan apa ni, surat. Fa alqahu Amrun fihi, maka Sayyidina Amr pun lempar surat tadi. Fazada ziyadatan 'azimatan wa lam yulqa fihi ba'du zalika imra'atun. Maka bertambah yang Sungai Nil, dan tidak lagi dilempar perempuan setelah itu. Lepas Sayyidina Umar tak surat itu, tak ada lagi dah ritual tersebut, tidak lagi dilakukan di bumi Mesir. Berkat betul Sayyidina Umar. Sungai Nil pun segar. Wa kana narun ta'ti kulla 'amin ila al-Madinatil Munawwarah. Sungai Nil pernah lagi kami pernah mandi Sungai Nil. Ayak dia, saya tak pernah rasa ayak sesedap. Ayak Sungai Nil yang antara ayak paling sedap saya pernah rasa. Saya tak tahu nak abang macam mana ayak. Allah Alam. Kalau orang lain rasa macam mana, tak tahu. Tapi saya rasa macam tu lah. Yang pertama sejuk, dan lagi sedap pada ayak mineral yang kita minum. Saya tak tahu dia rasa apa. Ayak Sungai Nil di Aswan saya minum waktu mandi. Tengah panas ni, lebih kurang 50 darjah Celsius, ayak dia macam ayak ais. Sejuk tu masuk. Kami mandi 3 jam. Sungai Nil ni luah dia, luah. Sini sampai ke pokok getah tu sungai. Dengan boya semua dalam tu. Boya Sungai Nil ganah. Tapi kami mandi tu sebab dah tak ingat apa. Yang penting nak mandi. Dengan berenang kan dekat ni, sini pergi ke tu, ke deretan apa ni, orang panggil apa tu, kerusi tu. Berenang di situ, patah balik, berenang lagi. Tengah tu dah ladang.
Tapi 3 jam mandi tak ada rasa. Ada dekat tepi tu ada batu sikit. Saya duduk atas batu tapi duduk baca Hizib Bahar. Duduk baca Hizib Bahar, lepas tu duduk baca Wirid Sakron. Duduk baca kat sur. Teriak juga tu masuk duduk fikir ni kau. Pelik ni awak jadi pelik lah. Tapi tak apa mandi dia. Anak-anak sekali Muhammad Abu Nur, Aisyah semua pakai baju pelampung, mandi pernah. Sonok. Tak fikir apa. Awal sampai tu saja dekat sungai ni tu dah nampak dah kaki keldai putih. Duduk dalam sungai. Tapi tak fikir apa. Kaki keldai putih. Keldai mampu tu lah. Tak apa. Mandi juga. Kalau kita tengok kaki keldai putih tu, pakai naik tu tak apa tiba-tiba kaki keldai putih duduk dalam sungai. Takkan mereka makan keldai tok kaki tu. Tak apa. Habis tak apa. Mandi lepas 3 jam baca kitab apa semua kali. Elok nak balik, baru perasan ada signboard jatuh. Tulis itu ihzar tamasih. Hati-hati buaya. Dia kawasan buaya. La ilaha illallah. Sebaik tak ada apa. Agak mandi berenang punya jauh. Tu kalau berenang tu sambil-sambil kalau buaya lalu pun dia kata masya-Allah. Ajib dia kata. Ni banyaknya stick hari ni dia kata. Pada sungai ni kan, dan balik malam tu pakai buka internet. Tu dia. Tiap-tiap hari orang tangkap buaya di sungai ni. Di Aswan. Tiap-tiap hari. Dan masa saya turun bot tu dengan yang anak murid pakai turun tu. Kali dengan Kak Umi apa semua. Turun tu, terus tuan tu awak yang bawa bot tu. Amu Ramadan. Dia kata tak apa, sini tak ada buaya. Tapi tak perasan kita. Maknanya apa dia? Kalau sini tak ada buaya, tempat lain ada buaya. Kalau tempat lain ada buaya, mana ada penghalang apa pun dekat sungai ni. Kotlah dia bubuh dengan konkrit kan nak bagi tak halang apa. Dah sambung ya. Tapi dia apa? Sini tak ada buaya, tak apa. Tapi tak ada siapa pun perasan. Yang penting mandi. Mandi 3 jam. Sampai kecut badan-badan. Naik tu. Fikir balik tu kata, tak mandi dah. Tapi sekali itulah mandi, alhamdulillah. Tapi saya tawassul waktu mandi itu dengan Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Saya tawassul tu dengan Imam Syadzili. Seriau waktu tu. Saya tu fikir dah. Seorang-seorang tak tahu lah, anak murid tak tahu dia pun fikir dah masa dia mandi tu. Sebab kan tengok dia berenang seronok saya tengok. Tapi waktu tu saya duk tawassul dengan Imam Syadzili. Kata dengan berkat Imam Syadzili moga-moga dijagalah semua. Kerana kami ni tetamu Imam Syadzili. Ya, tetamu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki pernah kena makan dengan buaya pada ketika dulu pada zaman Imam Dusuki. Imam Qutub. Imam Dusuki. Dia didusuk lah. Tengah duduk mandi sungai kena tangkap dengan buaya. Buaya sungai ni. Tangkap dan makan buaya. Buaya tadi makan. Anak tadi. Kemudian si ibu lari pergi ke Imam Dusuki dan mengadu kepada beliau kata anak dia kena makan. Imam Dusuki pergi ke tepi sungai, panggil buaya. Mana buaya yang makan tadi? Bila panggil, kemudian disuruh luahkan balik mulut daripada mulut dia budak tadi. Dan ini kisah ni masyhur di Mesir dan ma'ruf. Dan maqam budak tu ada lagi sampai sekarang. Maqam dia ada. Dan diluahkan balik budak tu hidup. Dan buaya tadi dibunuh. Dan tulang buaya tadi diletak di atas maqam Al-Imam Dusuki. Tulang rusuk dia saja besar tu. Dia tak tahu besar mana. Tulang rusuk dia besar ni dekat meja ni. Hai. Tempat tak kitab ni lebih kurang besar. Tu tulang rusuk dia saja. Satu tulang rusuk dia besar. Tulang belakang tu. Dia besar mana tak tahu buaya. Besar tu. Dan budak tu hidup balik. Karamah Al-Imam Ad-Dusuki. Kemudian budak tu besar dan jadi wali Allah Ta'ala. Jadi wali, anak murid Imam Dusuki. Dan maqam dia dekat dengan maqam Imam Dusuki. Kat kawasan. Karamah awliya Allah Ta'ala. Dah heran apa? Sudah heran. Dia buat heran lagi. Buat turun. Menolak lepas ni panggil Imam Dusuki. Try. Panggil. Dah kalau hang tak i'tiqad dengan benda tu, memang tak percaya. Apa masalah yang kami? Dan semuanya biyadillah, semua dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Oi, kambing. Oi. Baik, kambing ni. Tamam.
Mana? Lupa macam. Tengok kambing lupa tu. Wa kanat narun ta'ti, tengok sini dia kata wa kanat narun ta'ti kulla 'amin ila al-Madinatil Munawwarah. Tiap-tiap tahun mesti akan berlaku kebakaran di Madinah Al-Munawwarah. Setiap tahun. Fashakal muslimuna lahu dhalik. Maka orang ramai mengadu kepada Sayyidina Umar tentang kebakaran yang berlaku di Madinah. Faqala li ghulamih, maka kata Sayyidina Umar kepada hamba dia, khudh hadzal rida fa idza ja'atin nar fa afradahu fi wajhik fa afridhu fi wajhik. Nah, wa qul ya nar hadza rida Umar. Nah, kita sini apa dia? Dia mungkin yang benar dia mungkin fa afridhu fi wajhiha, yani wajhin nar, bukan wajhika. Jadi kata dia, bawa rida ini nih, kain rida ni, kata Sayyidina Umar, bawa kain rida ni pergi dekat api, kalau dia mai lagi lempak dekat kain dekat api tu. Afridhu fi wajhiha. Ni kalau yang la'alla sawab di bawah tu dia. Wa qul ya nar, ya naru, kata kepada api tadi, wahai api, hadza rida'u Umar bin al-Khattab, ini rida Sayyidina Umar, fahiya tarji'u li waqtiha, maka dia akan kembali waktu itu juga, tak akan keluar api. Falamma ja'at fa'ala al-ghulam ma amarahu bihi sayyiduh faraja'at fil hal wa lam ta'ud. Terus api tadi kembali semula dan tak datang lagi api tersebut. Api apa ni? Nar ni. Ni lava ni. Ni lava ni. Nar ni maksudnya lava gunung berapi keluar pada waktu tersebut. Lava ni keluar selalu. Dan tu dia heran api mai kat mana tu, api itu dah lava gunung berapi itu dipanggil nar juga. Jadi lava gunung berapi waktu datang selalu datang. Lepas Sayyidina Umar buat begitu, tak keluar sampai lah. Pernah keluar dah zaman sebelum tu. Pernah sekali kot selepas tu. Selepas Sayyidina Umar. Tapi yang berlaku tu lah, waktu Sayyidina Nabi dah wafat, Sayyidina Umar pun mungkin dah wafat waktu tu, yang gunung berapi tadi, lava itu mengelilingi Madinah tapi tak masuk dalam Madinah. Jadi orang Madinah cukupkan makanan mereka, dan setiap hari ada angin yang sejuk akan masuk melalui celah-celah api itu dan masuk ke bumi Madinah. Dan orang Madinah rasa sejuk, tidak rasa panas masuk. Kalau kamu pergi ke Madinah, jalan daripada Madinah nak pergi ke Uhud tu, ada satu bukit besar warna hitam. Itu adalah tinggalan lava tu. Bukit besar. Bayangkan, itu lava yang masih ada lagi, yang kekal, dia jadi bukit, jadi batu. Itu kata Syekh Hamzah Yusuf radhiyallahu taala. Warawa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 539 haditsan. Warawa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 539 haditsan. Beliau meriwayatkan daripada Nabi 539 hadis. Wa 'asha 63 sanah. Beliau hidup sampai umurnya 63 tahun, sama umur dengan Rasulullah. Wa mata syahidan bi ta'natin ta'anaha lahu Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. Dan beliau wafat syahid kerana ditikam dengan tikaman oleh Abu Lu'lu'ah An-Nasrani. Ada kata Majusi, di sini sebut Nasrani. Abu Lu'lu'ah An-Nasrani, yang ini orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dufina fi al-hujrati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dimakamkan di dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila kana 'alaiha quflun fanfataha min ghairi an yaftahahu ahad. Wa sami'u qailan minha yaqul udkhulul habiba ila al-habibi fa innal habiba ila al-habibi mushtaq. Jadi katanya dekat pintu hujrah Nabi tadi ni ada kunci, yang kunci tadi terbuka dengan sendiri ketika mana Sayyidina Umar sampai. Tak ada orang buka, kunci itu terbuka sendiri. Dan waktu itu terdengar suara, yang suara itu menyebut kata udkhulul habiba ilal habib, masuklah kekasih kepada kekasih, fa innal habiba ilal habibi mushtaq, karena kekasih kepada kekasih itu merindui. Walamma tuwfiya azlamatil ardu, bila mana beliau wafat maka gelaplah bumi. Faja'ala as-sabiyyu yaqulu li abihi aqamatil qiyamah, maka anak-anak kecil berkata kepada bapa mereka, adakah kiamat berlaku pada hari ini?
fayaqulu la ya bunay walakin qutila Umar. Tidak wahai anakku, kiamat tak berlaku lagi, cuma hari ini telah dibunuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wa kanat khilafatuhu 10 sinin wa 6 ashhurin wa 5 layalin. Dan pemerintahan beliau 10 tahun 6 bulan 5 malam. Ini yang telah dicatatkan oleh para ulama. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Semoga Allah taala kumpulkan kita bersama dengan beliau di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi